Salam Malaysia Madani,大家好，欢迎收看 Navalu News 新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Perjuangan memartabatkan bahasa Kadazan Dusun yang dimulakan pemimpin terdahulu perlu diteruskan. Atagak no boros atau hilang bahasa, atagak no kaubasanan atau hilanglah budaya, atagak no koin tutunan atau hilang identiti, atagak no piom bolutan atau hilang persahabatan, atagak piom pinayan atau hilang persaudaraan. Demikian bait-bait indah bahasa ibunda di Sabah. Perjuangan memartabatkan bahasa Kadazan Dusun BKD yang dimulakan oleh pemimpin terdahulu perlu terus diperhebatkan dan diperkasakan. Sempena Majlis menandatangani perjanjian persepahaman MOU antara Yayasan Bank Rakyat YBR dan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, satu temu bual khas bersama Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang juga Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO, Datuk Iwan Benedict, diadakan. Ia bagi mengupas dengan lebih lanjut usaha-usaha ke arah itu. Iwan berkata rakyat Malaysia wajib menguasai sekurang-kurangnya 3 bahasa, iaitu bahasa kebangsaan, bahasa ibunda masing-masing dan bahasa antarabangsa. Saya sendiri mempromosi penggunaan sekurang-kurangnya 3 bahasa yang harus dikuasai oleh semua rakyat Malaysia. Pertamanya bahasa kebangsaan, yang itu wajib dikuasai oleh semua rakyat dan warga negara Malaysia. Keduanya, semua rakyat Malaysia harus menguasai bahasa ibunda masing-masing. Karena itu menunjukkan identiti budaya bangsa masyarakat Malaysia yang kita semua maklum negara kita adalah satu negara majmuk dan identiti bangsa itu melalui bahasa perlu dipertahankan dan perlu dikembangkan. Dan bahasa ketiga itu adalah sekurang-kurangnya salah satu bahasa antarabangsa. Contohnya bahasa Inggris mustahak untuk dikuasai oleh rakyat Malaysia. Untuk kita ini satu negara perdagangan, negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan banyak negara, dan juga satu negara yang menerima kehadiran jutaan pelancong. Maka wajar dan mustahak untuk setiap rakyat memiliki sekurang-kurangnya bahasa dunia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin atau bahasa-bahasa dunia lain. Iwan melahirkan penghargaan kerana Kerajaan Madani terus mempertahankan pengajian bahasa etnik sedia ada yang telah diajar di sekolah-sekolah menengah dan di universiti, termasuklah mata pelajaran bahasa Kadazan Dusun. Dan saya sangat menghargai kerajaan yang ada sekarang, Kerajaan Madani yang ada sekarang terus mempertahankan pengajian bahasa etnik sedia ada yang telah diajar di sekolah-sekolah kebangsaan, sekolah-sekolah menengah kebangsaan, termasuk di universiti. Dan ini termasuklah pendidikan ataupun subjek bahasa Kadazan Dusun di sekolah-sekolah kebangsaan yang telah diperkenalkan sejak pertengahan tahun 1990-an. Beliau turut menyuarakan pendapat mengapa bahasa etnik perlu diajar secara formal sejak di bangku sekolah lagi. Pandangan saya, selain daripada rumah, sekolah merupakan tempat dan platform di mana anak-anak muda, kanak-kanak terutamanya, boleh belajar mengenai dengan bahasa, sama ada bahasa kebangsaan, bahasa ibunda ataupun bahasa antarabangsa. Dan dengan interaksi yang begitu banyak di persekitaran sekolah, penggunaan melalui pembudayaan bahasa setiap hari itu akan membolehkan mereka mudah dan senang menguasai bahasa tersebut. Kita maklum di negara kita, di Sabah, perkawinan campur di antara dua
latar belakang kaum yang berbeda itu banyak kali berlaku. Si ibu mungkin seorang Kadazan, si bapak mungkin seorang Bajaw. Jadi apa bahasa yang digunakan di rumah? Mungkin bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Akhirnya si anak itu jarang berkomunikasi dengan ibu bapaknya dalam bahasa ibunda kedua-dua ibu bapak. Tetapi karena bahasa Kadazan dusun, contohnya diajar di sekolah, maka si anak tadi boleh mengambil pengajian kelas bahasa Kadazan dusun di sekolah, dan dengan interaksi dengan dia, dengan pelajar-pelajar lain, maka dia boleh menguasai bahasa Kadazan dusun itu sejak di bangku sekolah lagi. Bukan hanya bahasa ibunda, tetapi juga bahasa antarabangsa yang digunakan di sekolah itu bahasa Inggris. Dan sekiranya pelajar itu memilih sekolah jenis kebangsaan, sekolah Cina misalnya, dia berpeluang untuk menguasai bahasa Mandarin di sekolah. Dan sudah tentu memperbaiki lagi penguasaan bahasa rasmi kebangsaan melalui interaksi harian di sekolah. Bahasa adalah identiti bangsa yang perlu dipertahankan. Dalam sesi temu bual khas itu, Iwan berkata bahasa adalah identiti bangsa yang perlu dipertahankan sebagai warisan generasi akan datang. Kita sangat berbangga mengakui Malaysia, negara kita, dan mengakui Sabah, negeri kita, negara pelbagai kaum, negara majmuk. Bagaimana lagi kita boleh menanam rasa bangga ini, melainkan kita membuktikan identiti bangsa kita. Ada yang mengatakan, dan saya setuju pandangan yang mengatakan bahwa bahasa itu adalah identiti bangsa. Bila saya bercakap bahasa Kadazan dusun, saya dikenali sebagai seseorang yang datang daripada rumpun bangsa Kadazan dusun. Bila saya berbicara dalam bahasa Hakka, saya dikenali sebagai seseorang yang datang daripada keluarga masyarakat Hakka misalnya. Semua ini kita pertahankan karena setiap kaum pemilik bahasa ini ada warisan budaya dia sendiri. Dan untuk itu kita perlu teruskan supaya 60 tahun yang akan datang Malaysia masih dikenali sebagai negara pelbagai kaum yang berbangga dengan warisan budaya, warisan adat, warisan bahasa sebagai identiti rakyat negara kita. Dan siapa lagi yang mau mewariskan ini selain daripada generasi muda kita? Katanya semua pihak memikul tanggung jawab untuk memartabatkan rumpun bahasa etnik ini. Semua pihak ada peranannya, bermula daripada ibu bapa dan ahli keluarga, anak-anak kita sendiri. Keduanya, sistem pendidikan kita, institusi pendidikan daripada sekolah rendah sehingga kepada universiti, dan juga kementerian, dan juga pihak kerajaan yang harus menyediakan sistem sokongan kepada sistem pendidikan tersebut, menyediakan guru, menyediakan silibus, menyediakan pembiayaan yang diperlukan, menyediakan premis, tempat pembelajaran, menyediakan jaminan dasar dan sebagainya. Dan sudah tentu rakyat secara keseluruhan, lebih 33 juta warga negara Malaysia, dan sekiranya kita mengamalkan 3 penguasaan bahasa tadi, bahasa ibunda, bahasa kebangsaan, bahasa antarabangsa, maka bukan hanya kita berbangga kita ada identiti yang perlu dipertahankan dalam negara, tapi berbangga karena kita boleh berkomunikasi dengan negara-negara lain. Jadi pada pandangan saya semua kita ada peranan. Dalam konteks ini katanya media juga mempunyai peranan dalam memperluaskan penggunaan bahasa etnik. Termasuk rakan-rakan media juga mempunyai peranan untuk berfungsi dan juga menyebarkan inisiatif-inisiatif betapa pentingnya 3
jenis bahasa ini perlu dikuasai. Dan mungkin media juga boleh menonjolkan pengamalan budaya yang ataupun bahasa yang boleh ditonjolkan. Pemenang-pemenang anugerah yang membuat catatan, membuat buku misalnya, berpidato dalam bahasa ibunda misalnya, kita tunjukkan karena itu mungkin boleh menarik minat. Kita sendiri berbangga karena Perdana Menteri menggunakan banyak terminologi, banyak tata bahasa baru yang saya sendiri pun baru dengar. Itu berarti bahasa Melayu itu masih banyak terminologi kaya dengan istilah-istilah yang perlu kita kuasai.